berkenaan dengan hukum, semak buku ni sediakan rujukan untuk bagi tahu kat hangpa kat mana ada masalah dengan mesin claw. Kalau ada kawan-kawan yang masih lagi seronok main mesin claw, fikir-fikir ah. Okey, pada aku yang ada lagi yang menarik berkenaan dengan buku ni, muka surat 48 dulu. Larangan berjual beli waktu solat Jumaat. Boleh ke tak boleh? Adakah kita boleh ataupun tidak jual beli waktu solat Jumaat? Untuk tahu lebih lanjut, baca buku ni kerana dalam buku ni ada individu-individu yang termasuk dalam larangan untuk berniaga waktu solat Jumaat. Dekat muka surat 49. Okey, aku nak ke muka surat 54. Kenapa aku pilih surat 54 ni? Ini adalah masalah yang paling besar dalam masyarakat Islam Melayu di Malaysia. Kenapa aku tahu yang tu? Larangan meremehkan membayar hutang. Guys, ini penting guys. Bila kita bercakap berkenaan dengan hutang guys, kita tahu yang ya, kita mungkin kita berhutang, ada juga orang yang berhutang dengan kita, ada juga kita berhutang dengan orang, dengan bank dan sebagainya. Buka buku ni, tengok pada muka surat 8.1, muka surat 55, jelas penulis masukkan kesan-kesan tidak membayar hutang. Penulis juga masukkan hadis berkenaan dengan larangan meremehkan hutang. Hadis daripada Muhammad bin Jais. Okey, aku tak mau baca hadis ni, cuma aku nak ke sini. Wahai Rasulullah, apa maksud tasydid? Demi Tuhan yang diriku di tangannya, jika seseorang lelaki itu terbunuh di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan semula, kemudian dia terbunuh lagi, kemudian dia dihidupkan lagi, kemudian dia terbunuh lagi, dalam keadaan dia menanggung hutang, dia tetap tidak akan dapat masuk syurga selagi hutangnya belum dibayar. Dan dalam hadis ni Abu Hurairah ada periwayatan lain, nafsul mu'minin mu'allaqatu bidainihi hatta yuqta anhu. Jiwa seseorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Guys, buku ni menjelaskan betapa Nabi menekan kita berkenaan dengan hutang, betapa Nabi mengingatkan kita betapa bahayanya jika kita meremehkan hutang. Jadi guys, itu antara info yang kita boleh dapat berkenaan dengan meremehkan hutang. Baik, buku ni juga apa yang aku nak highlight pada muka surat 65, iaitu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-9 okey, berkenaan dengan larangan anak yatim. Hadis yang ke-10 ni dekat dengan kita juga, iaitu berkenaan dengan larangan rasuah. Terkejut? Jangan terkejut lagi. Pada muka surat yang ke-66 ada surah Al-Baqarah ayat 188, penulis masukkan berkenaan dengan masalah rasuah. Maksud rasuah, mungkin kita tak tahu. Selama ni kita duduk tempat kerja, kawan-kawan mai bagi kat kita, ni aku ada bagi hadiah kat hang. Adakah itu termasuk dalam rasuah? Kita duduk tempat kerja, kawan-kawan mai, aku nak bagi kat hang duit ni, tolong aku sikit. Adakah itu termasuk dalam rasuah? Aku nak tukar jadual dengan hang ni, dia bagi kita duit sikit. Adakah itu termasuk dalam rasuah? Dia bagi duit kat kita ataupun dia belanja kita nasi lemak. Ni weh, bagi ya aku lepas KPI aku bulan ni. Adakah itu termasuk dalam rasuah? Buku ni dia jelaskan maksud rasuah dengan lebih jelas pada muka surat 67. Dan yang paling menarik, dia pilih penulis masukkan hukum rasuah dunia dan akhirat. Masuk sekali dalam satu buku. Tapi seperti yang aku cakap, buku ni dia ringkas saja. Dia cuma masukkan beberapa info dan dekat ujung dia ada letak rujukan. Nanti aku akan hurai di penghujung video, InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, aku nak ke hadis yang ke-24. Yang mana hadis ni dia menceritakan berkenaan dengan larangan jual beli anjing dan juga kucing. Apa yang menarik kat sini adalah kita selalu diberitahu berkenaan dengan pengharaman anjing dan juga babi. Tapi dalam buku ni, pada bab ke-24.1 ada hukum hakam berkaitan dengan anjing. Yang menarik dalam bab ni adalah penulis cuba bagi tahu bagaimana dengan hukum berkaitan dengan anjing. Contohnya, boleh tak anjing tu kita buat sebagai belaan? Boleh tak kita buat sebagai pemandu jalan? So itu juga ada diceritakan dalam bab ini. Juga pada bab 24.2 ada hukum berkenaan dengan makanan kucing yang tidak halal. Pada aku dekat sini agak menarik, cuma aku cadangkan pada penulis, mungkin dia boleh masukkan berkenaan dengan hukum jual beli kucing-kucing dan anjing-anjing yang cantik. Kenapa aku cakap macam ni? Di social media kita jumpa beberapa grup yang menjual kucing dengan anjing ni. Dia bukan jual untuk tujuan adoption. Dia bukan buat publish untuk tujuan adoption, tapi untuk jualan. So bagaimana dengan hukum-hukum berkenaan dengan penjualan anjing dan kucing sebegitu? Tu saja aku nak minta penulis untuk mungkin masukkan sedikit informasi. Hadis yang ke-29 ni menarik sebab ada larangan membeli barangan yang dicuri atau diambil tanpa hak. Menarik, aku rasa yang ini penting juga untuk kita sebab yalah, kita kan terdedah dengan kita terjumpa barang terjatuh, kita publish dekat social media. Lepas tu kalau kita tak jumpa, macam mana pemilik kepada barang tersebut, bagaimana hukum daripada kita, apa kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi berkenaan dengan isu ini, dan juga hukum jual beli barang tiruan atau cetak rompak. Macam misalnya penggunaan Android box, CD-CD cetak rompak, download daripada sumber-sumber yang tidak sahih dan tidak betul.
pun sebenarnya adalah bermasalah. Jadi jaga-jaga. Okey, baik. Aku nak ke hadis yang ke-33 ni. Aku rasa menarik sebab ia berkenaan dengan larangan jual beli sperma dan juga janin binatang. Dekat sini penulis masukkan pada bab ke-33.1, bagaimana dengan keadaan dia kalau kita jual beli sperma tu adalah untuk memelihara baka. Kan ada isu-isu sekarang ni yang mana ada beberapa individu yang dia menjual janin atau untuk tujuan mating. Jadi boleh baca dalam bab yang 33.2, iaitu ada hukum sewa binatang penjantan atau mating. Baik, ada hukum dia kerana kat situ ada haram dan juga makruh. Ada pendapat-pendapat ulama yang mana dicetikkan dalam buku ini. Baik, yang seterusnya aku nak ke hadis 36, adalah berkenaan dengan larangan menjamin keuntungan. Kenapa aku pilih hadis ni, guys? Sebab aku tengok hadis ni macam antara benda yang besar dalam muamalah Islam. Tak ada individu-individu yang menjual barangan dan dia menjamin keuntungan. Masalah kat sini adalah, pada aku, dalam hadis ke-6 ni adalah hadis Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi keuntungan ataupun hasil pelaburan mesti dengan menghadapi risiko dan jaminan. Barang jaminan adalah selamat bermakna tiada keuntungan yang dijanjikan. Kenapa aku pilih ni? Sebab apa? Aku tertarik dengan perangai-perangai founder-founder di Malaysia menjamin keuntungan kepada ejen-ejen dia. Kenapa aku cakap macam tu? Pada dia, site founder, dia wajibkan ejen-ejen untuk beli barang dengan harga tetap setiap bulan. Dekat situ, dia sudah menjamin keuntungan dia. Keuntungan ejen-ejen belum ada. So, aku taklah berada dalam kelompok mereka ni. Tapi, aku didedahkan dan difahamkan dengan keadaan sebegini. Maka, aku rasa hadis ini perlu dibaca. Penerangan pada bab 36.1 ni perlu difahami kerana dekat sini aku nak quote sikit daripada buku, bermakna pihak yang boleh menerima keuntungan adalah pihak yang sama-sama bersusah payah menanggung risiko kerugian. Guys, untuk hang menerima keuntungan, hang perlu bersama-sama menanggung risiko kerugian. Memanglah founder-founder ni akan kata, tak, kami pun rugi. Betul. Tetapi bila hang mewajibkan ejen hang untuk beli setiap bulan consistently untuk kekal sebagai ejen, itu masalah pada aku, yang mana ia telah menjamin keuntungan pada hang tapi dia tak menjamin keuntungan kepada ejen-ejen hang. Jadi dapatkan buku ni, founder-founder banyak duit, boleh beli buku ni, tak mahal mana, untuk dapatkan informasi yang lebih. Baik, aku nak ke hadis yang ke-40, iaitu hadis yang terakhir dalam buku ini, iaitu hadis berkenaan dengan larangan menetapkan harga pasaran. Bab 40.1, berapa maksimum keuntungan yang boleh diambil. Jadi ini penting kerana hari ni kita berniaga dan kita meletakkan harga, kita tak tahu pun menurut syariat Islam berapa sepatutnya yang kita boleh tetapkan. Di bab 40.1, iaitu muka surat 213, penulis tetapkan siap ada hadis daripada Urwah Al-Bariqi berkenaan dengan cara-cara ataupun macam mana sahabat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW menetapkan harga pada jualan mereka. Baik, itu saja pada aku berkenaan dengan buku ini. Sebelum kita tamatkan review ni, apa yang aku nak bagi tahu adalah, pertama sekali, apa yang aku suka pasal buku ni. Apa yang aku suka adalah dia menyediakan rujukan serta sumber-sumber hadis. Pada aku itu penting bila kita terlibat dengan apa-apa saja yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW, mestilah ia daripada sumber yang betul. Dalam buku ni penulis sediakan sama ada ia daripada hadis, sama ada ia daripada kitab mana-mana ataupun ia daripada mana-mana website. Itu aku nampak usaha penulis dan aku puji kerana kita tak mahu termasuk dalam golongan yang Allah tetapkan neraka padanya jika dia bercakap sesuatu ataupun dia buat sesuatu ataupun dia menipu atas nama Nabi Muhammad SAW. Pada aku puji penulis bab situ. Yang kedua, aku nampak usaha penulis yang dia cuba untuk menipiskan sebaiknya buku ni. Bukan aku nampak usaha penulis untuk menipiskan buku, tapi dia cuba untuk meringkaskan buku ni. Taklah tebal mana, okey lah untuk kita baca kan. So pada aku itu usaha yang baik daripada penulis untuk kita mudah faham, baca sebagai orang awam. Itu yang pada aku yang baik, yang aku puji pada penulis, yang aku perlu beri kredit pada penulis. Cuma aku nak cadangkan sedikit penambahbaikan. Pada aku mencadangkan kepada penulis, kalau penulis nak buat penerangan yang lebih terperinci ataupun agak complicated, mungkin penulis boleh sediakan penerangan secara infografik. Sebab apa? Bila kita baca sesuatu yang terma-terma yang agak susah nak difahami, macam contoh riba tadi, ada pecahan riba dan sebagainya, pada aku pembacaan secara infografik ni lebih mudah nak faham untuk aku, dan aku rasa ia juga mungkin berkesan pada setengah orang lain. Jadi itu yang pertama yang aku boleh cadangkan pada penulis. Yang kedua, aku bukanlah kecewa, tapi aku sedikit terkilan apabila
penulis tidak menekankan penerangan yang lebih berkenaan dengan forex. Guys, kita tahu sekarang ni buka saja YouTube, ada 2 orang individu tu yang tak habis-habis mempromosikan forex. Hampa tahu tak iklan yang mana? Iklan yang tu lah. Apa yang kita boleh buat dalam masa 10 minit? Itu iklan tu. Jadi aku rasa forex sudah makin galak dipopularkan, makin galak dipasarkan. Jadi aku rasa ataupun individu seperti penulis boleh sepatutnya mula menyelitkan lebih banyak informasi dalam buku-buku yang baik sebegini, supaya kita semua lebih faham apa yang mengakibatkan forex itu haram. Kerana dalam forex itu sendiri sebenarnya ada judi, ada gharar, dan juga ada dia tak menjamin keuntungan, malah ada banyak lagi masalah muamalat lain. Mungkin penulis bagi tahu sikit, mungkin sedikit sebanyak beri penerangan bab leverage, kerana yang haram ni dalam bab forex ni adalah bab leverage tu. Itu yang antara yang paling obvious yang mungkin boleh penulis explain dalam buku ni. Jadi pada aku itu sahaja. Segala yang buruk dan salah itu datang daripada aku, dan yang baik itu semestinya adalah daripada Allah Azza wa Jal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum.